cerita Rasulullah SAW. Kalau tuan-tuan dah biasa baca sejarah Nabi, Nabi kan daripada Nabi kecil sampai Nabi wafat, ada dalam buku sejarah, semua ada buku sejarah. Ada yang orang Islam tulis, ada orang kafir tulis, ada orientalis tulis, ada orang munafik tulis, macam-macam ada sejarah Nabi. Ada yang betul, ada yang bohong, ada yang tipu, macam-macam. Macam kita tengok hari ni kan. Jadi antara sumber sahih yang tuan-tuan puan-puan datuk nanti boleh bacanya, pertama Quran sendiri yang paling betul lah. Dan yang kedua hadis Nabi SAW, hadis yang ada dia punya riwayat hadis yang sahih, bukan hadis maudhu', bukan hadis tipu dan sebagainya. Dan buku sejarah yang telah dibuat oleh ulama-ulama yang kita boleh recognize mana yang betul, mana yang bohong dan sebagainya lah. Jadi antara cerita ayat tadi yang saya baca tadi, Rasulullah SAW umur 53, Rasulullah berada di Madinah jadi Perdana Menteri. Macam yang pinggan umur malam tadi lah, daripada pukul 10.30 kita tunggu lah, pukul 9 baru dapat kesenaran menteri ya. Rasulullah jadi Perdana Menteri umur 53. Daripada Nabi umur 40, Rasulullah ada di Mekah 40. 53 Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi masa di Mekah ini Rasulullah kerja sebagai, kita digambarkan di Indonesia, Rasulullah kerja sebagai petani, Rasulullah kerja gembala kambing, Rasulullah seorang yang jahat, Rasulullah suka bunuh orang. Itu yang cerita sampai di Malaysia. Dan kita orang Malaysia ni takut Islam Taliban, Islam jahat, Islam bohong, macam-macam juga. Sebenarnya Rasulullah SAW, yang Rasulullah gembala kambing lebih kurang 4 tahun ke 5 tahun saja yang Rasulullah gembala kambing. Yang lain, hidupan Rasulullah SAW, Rasulullah adalah seorang ahli perniagaan yang sangat hebat. Akhir sekali Rasulullah jadi ahli korporat yang Rasulullah masuk saham saja untuk dividen dan sebagainya masuk dalam akaun bank Nabi SAW. Itu yang cerita realitinya. Cuma kita di Malaysia dimomok-momokkan Islam jahat, Islam Taliban, Rasulullah gembala kambing, Rasulullah petani, Rasulullah kahwin ramai, Rasulullah jahat, Rasulullah tak adil pada wanita dan sebagainya. Itu yang kita terima di Malaysia. Dan kita orang Islam pun jadi orang Malaysia, bukan orang Malaysia lah, jadi kita orang Melayu ni jadi malas. Dah pencet tak ada, sampai dia beritahu okey, setuju. Baca double check pun tak ada, nak buat research lagilah kita malas dan sebagainya. Jadi dalam ayat yang saya bacakan tadi, Rasulullah SAW, Nabi umur 53, Rasulullah pergi Madinah. Antara isu pertama yang dibawa oleh orang Yahudi, yang tuan-tuan puan-puan datuk nanti perlu tahu lagi, Rasulullah sampai di Madinah ada 6,000 orang penduduk Madinah masa Nabi sampai 53. Berapa ratus, berapa ribu orang Islam? Tak sampai 1,000 orang Islam. Lebih kurang 800. Ni 6,000 lah, 800 saja orang Islam. Yang lain Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, dan orang Aus dan Khazraj yang masih belum Islam. Jadi pada hari Rasulullah sampai, kiblat pertama yang Rasulullah salat di Madinah menghadap ke mana? Menghadap ke Masjid Aqsa. Kiblat menghadap Mekah sini tak? Rasulullah SAW salat di Madinah menghadap Masjid Aqsa. Yahudi laknatullahi alaih. Tuan-tuan kena gambarkan dalam kepala masa ni Rasulullah, dia pernah jadi, kalau kita mudah kata, orang paling kaya lah di Mekah ni. Dari Mekah dulu Rasulullah jadi orang kaya. Datang Madinah ni tempat orang Yahudi yang kaya. Dan Rasulullah SAW kenal dah perangai orang Yahudi, tahu selek beluk cara orang Yahudi jahat ni. Rasulullah first day sampai Madinah, buat Masjid Quba. Lepas tu Rasulullah 3 hari di Quba, Rasulullah buat Masjid Nabi Madinah Al-Munawwarah yang kita dah pergi umrah tu. Masjid Nabi tu asalnya menghadap Masjid Aqsa, menghadap Madinah. Masjid Aqsa dia 180 darjah menghadap Masjid Aqsa. Orang Yahudi laknatullahi alaih ada lebih kurang 3,000 orang. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, masih tak mau berjaya pun. Tanya. Mereka 3,000 ni, mereka kata, "Hai, kenapa kamu sokong Islam? Kalau kamu masuk Islam, ikut Nabi, sama juga semaya pun ada Masjid Aqsa. Kami orang Yahudi pun solat ada Masjid Aqsa juga. Sama je. Baik kau tak payah masuk Islam. Kalau ikut aku orang Yahudi,
Beli di pasar Madinah, aku bagi diskaun. Beli unta, aku bagi tali unta free dan sebagainya. Banyak benda-benda yang Nabi SAW pada hari tersebut Rasulullah menghadapi satu tekanan, Rasulullah menghadapi satu isu yang nampaknya dia susah nak jawab. Benda ni berapa lama tuan-tuan? Bukan satu hari isu menghadap Masjid Aqsa ni berlaku. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tak selesai lagi. Rasulullah SAW susah nak jawab. Solat menghadap Masjid Aqsa. Orang Yahudi sembang. Habis dalam TikTok, dalam Twitter, dalam Facebook, dalam Instagram, semua cerita. Buat apa? Ikut Nabi. Menghadap Masjid Aqsa juga sama macam kami. Macam kita lah, order apa? Order cerita dalam internet, budak-budak dalam TikTok. Order mak kilau dapat cimpeng kan? Masing-masing punya cerita lah tu. Poinnya, Nabi SAW, kesabaran Nabi SAW sampai berapa tahun? Kalau ikut dalam sejarah, ayat yang saya baca kata dia, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ayat tersebut Nabi SAW terimanya bila? Mana ayat tadi? Terimanya ketika Nabi berada di bulan ke-13, tahun kedua. Maksudnya setahun lebih Nabi SAW berada di Mekah dalam keadaan salat menghadap ke Masjid Aqsa. Jadi Nabi SAW, kalau ikut dalam ceritanya, Nabi dalam situasi yang sangat susah, Nabi dalam situasi yang sangat payah nak jawab isu dan sebagainya. Nabi sabar, Nabi teruskan kehidupan. Nabi ajak orang Mekah masuk Islam, Nabi ajak orang Madinah masuk Islam. Dan akhir sekali, mana ayat dia ni? Akhir sekali pada tahun kedua bulan ke-13 barulah turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Mana ayat dia ni? Ayat ni. Turun ayat tukar kiblat daripada menghadap Masjid Aqsa kepada menghadap Kaabah Al-Musharrafah. Bila? Selepas setahun Nabi SAW berada di Madinah Al-Munawwarah. Jadi masa ni lah barulah Nabi SAW tenang. Dan selepas ayat ni lah barulah diturunkan ayat Udhina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Dibenarkan kamu wahai orang Islam, bila kamu dibuat jahat, kamu boleh balas balik. Lepas bila? Lepas tu kaki belak ni lah. Jadi tuan-tuan, puan-puan Datuk Datin, hari ni sebagai mukadimah, sebagai cerita pada hari ni, kita kena ambil pengajaran, kita kena ambil semangat Nabi SAW yang sabar tadi. Kita kena ambil semangat Nabi SAW yang datanglah apa jua sekalipun, prinsip kita jangan ditukar. Tuan-tuan sanggup nak pergi Mekah, tuan-tuan dah pasakkan dalam hati, aku nak terus haji tahun ni, aku nak selesaikan cari ilmu bab haji, aku nak pergi haji. Pasakkan dalam diri, aku nak pergi haji. Objektif utama kita. Jangan selepas ni tertukar, jangan selepas ni tiba-tiba datang budak, simpan dah PT 23,000 ni. Datang kawan-kawan kontraktor kata, tahun ni sepenuh menteri baru ni mesti turun harga. Contohnya lah, kalau nak buat pos depan aku boleh bagi 15,000. Kita pun cancel pergi haji, buat pos kereta. Contoh, tukar duit yang simpan pergi haji dia ni, tiba-tiba tukar buat pos kereta. Jangan sampai kita gadaikan prinsip sampai tahap tu lah. Jangan. Kita nak pergi haji, tak tahulah kalau ada rezeki kita tahun ni, semoga Allah berikan kesempatan pada kita sebelum kita mati tak. Tapi kalau katalah nak pergi tahun ni tak sempat, insya-Allah habiskan kursus haji kita 10 siri sebelah sini yang Ustaz Razim beritahu tadi di sini, insya-Allah bersama dengan kita. Semoga Allah berikan tahun ni, kalau katalah kota haji tiba-tiba jadi 3 juta seperti yang sebelum ini, ataupun mungkin World Cup Qatar ni menyebabkan MBS Muhammad Faisal Mabruni ni bagi apa? Rolls Royce lah, dia bagi apa kepada budak-budak main bola dia kan? Menang satu game dengan apa? Dengan dia punya lawan tu, dapat ada kereta sepijak seorang. Kok lepas ni tiba-tiba haji pun dia boleh bagi sehingga 5 juta ke 10 juta kota. Jadi kalau 10 juta kota satu dunia, insya-Allah
negara kita dapat ramai lah tu, kalau 1% daripada bilangan population kita dah, insyaAllah. Jadi jangan lari objektif, jangan lari prinsip kita tetap untuk pergi haji. Kita tetapkan semangat kita, apa pun berlaku, apa pun gangguan iblis kepada kita, insyaAllah semoga kita boleh teruskan semangat untuk pergi haji.